Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada hari Ahad ni 4 bulan 7 2021. Kita nak berbincang tentang QPOS 9. Apakah itu QPOS 9 dan apakah yang ada menu QPOS 9 di dalam AMS ini. Jadi kita akan tengok bagaimana kita nak ketahui fungsinya di dalam AMS untuk QPOS 9. Okey, kita boleh tengok di sini kalau kita tuan-tuan dan puan-puan masuk dalam menu pegawai aset di sebelah kiri dalam bahagian pemeriksaan, bahagian bab C pemeriksaan, dia ada QPOS 9. Dalam QPOS 9 ni dia ada dua menu, iaitu status rosak dan juga senarai aduan. Nanti kita akan bincangkan secara lanjut. Tapi sebelum tu kita nak tahu apakah itu QPOS 9. QPOS 9 ni adalah satu borang di mana kita nak mohon sesuatu penyelenggaraan atau servis kepada ketua PTJ. Contohnya di sini dah, dalam kes ni humidity controller, peralatan kaji udara ni, kita tengok contoh dia. Inilah contoh borang QPOS 9. QPOS 9 di universiti lah, iaitu borang aduan kerosakan aset alih kerajaan universiti. QPOS 9. Borang ini digunakan untuk kita memohon servis kepada ketua PTJ. Jadi ketua PTJ tu dia ada keputusan lah, sama ada dilulus ataupun tak lulus. Jadi sebelum PO dikeluarkan, jadi kita kena mohon dulu QPOS 9. Selepas QPOS 9 diluluskan, baru dibuat PO dan sebagainya. Jadi kita bagi sebut agar dan juga QPOS 9 ni kepada ketua PTJ, atau dalam kami ni adalah dekan lah. Dekan akan tanda tangan di sini, dilulus tak lulus. Dan audit kebanyakannya dia nak akan tengok QPOS 9 ni. Kita tengok satu contoh QPOS 9 yang dibuat oleh awam lah, secara manual. Contoh lah kan, kita pergi MS, kita pergi, ini satu contoh saya tunjukkan dalam kes hilak lah, kalau mudah ya. Dalam cari aset hilak, jadi kita akan tengok hilak, kita akan tengok dia punya penyelenggaraan dia 98 butiran. Dalam butiran ni kita ada contoh lah kan, contohnya servis 2020 ni, contohnya ada tak dalam ni. Okey. Nah, ini adalah QPOS 9 yang dibuat oleh Pusat Pengajian Kejuruteraan secara manual lah, bukan melalui AMS. Secara manual kita ada QPOS 9. QPOS di 9 ni adalah show daripada pegawai aset, sama ada macam saya sekarang for sokong untuk servis. Kan saya akan sign di sini. Jadi disign oleh pegawai aset, kemudian diluluskan oleh taksiah lah, Prof taksiah. Jadi ada sokongan daripada Haji Helmi juga. Jadi yang sebenarnya kita kena ada sini daripada pegawai aset, kemudian disokong oleh kalau macam ni dapat 10 markah daripada audit. Kan, 10 markah untuk QPOS 9. Kalau kata tak ada sign dekan, tak valid, tak pakai, kosong markah. Kalau tak daripada pegawai aset juga, kosong markah. Katalah macam Haji Helmi ni, dia letak di sini. Haji Helmi bukan pegawai aset, dia tengok akan lantikkan pegawai aset, bukan, jadi kosong markah. Dalam keadaan ini full mark kan, sebab ada diluluskan oleh dekan sign, ada tarikh, dan kemudian saya juga sebagai pegawai aset ada tanda tangan di sini. Jadi QPOS 9 untuk yang servis awam ni adalah
10 markah. Jadi inilah kegunaan QPOS 9 bila kita nak buat penyelenggaraan, nak buat kerosakan, untuk nak repair, kita kena hantar kepada ketua PTJ. Itulah kegunaan borang aduan kerosakan ni. Jadi bila kita dapat macam ni, kita akan printkan dia dan kita akan show upgrade asset. Lepas itu kita akan nama dan jawatan, kemudian kita minta dekan sign, kemudian kita akan upload masuk seterusnya. Itulah kegunaan QPOS 9 dalam pengurusan dan tata cara pengurusan aset universiti. Okey, kita pergi kepada yang tadi balik. Okey, kalau dalam kes ni, ini pergi mana dah ni? Yang ni kita akan MS. Okay, kita dah tengok hilap tadi. Kita pergi kembali kepada pemeriksaan QPOS 9. Jadi dalam menu ni dia ada status rosak dan juga senarai aduan. Okey, kita tengok status rosak dulu. Status rosak ni adalah apa alat yang rosak di pusat pengajian kita ataupun PTJ kita, kita masukkan ke dalam ni dulu. Untuk kita nak keluarkan QPOS 9. Contoh sini macam PA system ni saya dah masukkan ke dalam ni. Jadi macam mana kita nak bagi PA system ni masuk ke dalam ni? Kita kena masuk PA system ni. PA system moda RA60. Katalah saya padam, batal aduan. Katalah saya padam, kan? PA ni kita batal, dia tak ada lagi dah. Okey, kita akan pergi kepada daftar bersih. Kan? Daftar bersih mula-mula kita cari aset dulu. RA 6000. Dah dapat dah RA. Okey, ni PA sistem ni baik kan? Katalah dia rosak, jadi kita akan tukarkan bintang ni kepada rosak. Kan? Rosak. Nampak? Pergi kepada status, pergi kepada rosak. Bila rosak aja dia akan pergi kepada QPOS 9. Rosak, tekan butang hantar dan isi akan dihubungkan borang aduan kerosakan QPOS 9 untuk tindakan seterusnya. Hantar. Ingat tadi ya, PA system dia akan masuk balik kepada dalam ni. Okey. Tetapi ini hanya list aset rosak. Jadi kita tak boleh nak buat apa yang ni. Jadi untuk nak producekan ni borang, kita kena daftar QPOS 9 di sini. Okey. Kita dah masukkan tadi alat ni rosak, kita nak mohon kepada dekan atau ketua PTJ daftar QPOS 9. Jadi kita masuk dah ni dah, kos penyelenggaraan dulu ada, pengguna terakhir kalau tak ada, tarikh kerosakan, katalah hari ni perihal kerosakan masalah elektronik, katalah masalah elektronik, show pegawai aset mohon servis segera supaya alat dapat digunakan dengan efisien. Contoh dah kan, ayat elok sikit. Kemudian kita akan masuk sini harta modal, PA nombor jabatan. Okey, kita akan hantar. Bila hantar je dia akan masuk dalam list ni. Tengok PA alat ni. Jadi kita boleh print ataupun kita nak edit. Kan? Nak edit ataupun kita nak hantar ni untuk dilupuskan boleh juga. Tapi dalam kes ni jangan dilupus lagi kan. Jadi kita baru nak repair. Jadi kita boleh print. Yang ni kita pergi print. Kan, print. Kemudian kita print je lah. Yang ni kemudian kita sign sini dan kemudian bos kita akan sign. Dekan ketua PTJ akan sign di sini. Okey. Selepas sign ni barulah QPOS 7 ni lengkap. Okey, boleh tuan-tuan. Jadi kita akan masukkan dalam ni dan kita akan print. Kalau nak tengok senarai yang ni adalah senarai aduan tadi lah. Ni ada dua. Kita juga boleh delete yang ni.
kan. Kalau lepas ini kita nak ni, kita boleh delete, kan. Selepas ni kita boleh delete. Jadi itulah fungsi QPOS 9 di dalam AMS. Bagaimana kita nak masukkan dia ke dalam list yang rosak. Kemudian kita akan daftar QPOS 9. Kemudian kita boleh print. Nampak senarai QPOS 9 kita boleh print. Jadi itu tugas kita untuk kita nak servis dan nak repair melalui AMS. Itulah fungsi QPOS 9. Semoga video ini dapat manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.